Ustaz, kita dah ada 14 orang. Kita boleh mulakan Ustaz. InsyaAllah yang lain tu akan masuk kemudian tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman. Allahumma waffiqna fid din wa anta amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dan juga Ustaz yang dihormati. InsyaAllah pagi ni kita, pagi Senin ya Ustaz ya, hari pun mendung sikit, mandi plus mungkin nanti kekut tu. InsyaAllah apa-apa pun kita akan teruskan siri kita yang seterusnya. Pada minggu lepas kita bercakap dengan tajuk selama ni kita faham hanya pengajian tajwid saja sama si lain dengan bukan, betul tiba-tiba dekat sirah ni Ustaz sebut perkataan lepas ya kejap. Saya tak apa-apa je lah dengar. Ya ke? Mungkin setting saya kot. Pakai speaking pakai. Saya dengar je tapi tak jelas. Jelas saya suara jauh Bukan, mungkin perkataannya tu jadi tak jelas. Tapi kuat je. Saya dengar je. Okey Pak, minggu ni kita pergi ke sesi seterusnya Ustaz ya. Ustaz, kita tak tahu apa yang konten yang akan sampaikan. Betul. Kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang bersama sejak daripada awal kita mulakan kelas kita. Hari Isnin ni hari yang bila sebut hari Isnin tu saya pun mula merasakan yang hari ni hari Isnin. Dia macam permulaan hari kita untuk seminggu ke depan ni kan. Dan mungkin saya tak tahu adakah yang bekerja, ada yang tidak bekerja, sama ada bekerja ataupun tidak, suri rumah ataupun siapa saja pun kita. Tentu Isnin tu satu harapan kita mulakan dengan aktiviti yang sebeginilah. Saya pun mula-mula rasa macam berat juga rupanya untuk kita buat kelas pukul 9 pula tu kan. Tapi saya rasa sejak kita mulakan dulu, Isnin tu dah kurang moody sikit lah. Maksudnya Monday blues tu agak cepat sikit dia pergi. Sebab awal-awal pagi lagi kita dah mula dengan program yang sangat sangat insightful lah untuk saya sendiri pun. Saya segar bila terpaksa buat persiapan tu kan. Daripada sebelum subuh kita nak kena buat persiapan semua. So kita rasa benda tu benda yang akan banyak membantu kita lah untuk tackle kelesuan kita pada hari Isnin. Dan insyaAllah yang lepas kita dah bincangkan tentang hak perempuan. Dan minggu ni lah yang akan kita masuk ke topik yang bersifat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Dan saya pun letak had 4 saja. Maksudnya kalau ada lagi minggu depan ke apa, saya bercadang untuk itulah minggu ni yang akan kita kumpulkan soalan. Di akhir pembentangan pada hari ini, saya harap saya tutup, saya takut saya tak ingat untuk beritahu. Hari ini di hujung sekali, saya harap saya sempat beritahu kita masing-masing nak kumpul soalan supaya minggu depan kita punya bahan tu memang bersifat menjawab soalan-soalan tersebut. Kalau ada sesi minggu hadapan lah. Tapi untuk minggu ni, untuk hari ni, kita akan cuba untuk melihat beberapa isu yang berkaitan dengan perempuan. Dan sebahagiannya kita telah pun menyebut pada pertemuan sebelum ni tapi belum betul-betul diulas. Dan saya tengok soalan yang ada pada minggu lepas pun ada yang menyentuh juga. So insyaAllah minggu ni kita akan jawab semua. So kita kena bongkar sendiri. Kenapa? Kerana isu ini adalah isu-isu yang sebenarnya dia mula timbul dengan rancak apabila kemunculan feminisme ataupun feminisme ini muncul di barat lah. Dia bukan di dunia Islam.
dan dunia Islam mungkin mendapat tempiasnya lebih kurang 10 tahun ke belakang saja. Maksudnya bila menyebut tentang hak perempuan di dunia Islam, perbincangannya, wacananya agak lewat lah dari sudut feminism punya perbincangan tu. Tapi dia bermula di Barat. Dan bila dia bermula di Barat, mereka berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya sebab dunia ini tidak mampu lagi untuk berharap kepada lelaki secara 100%. Dan ketika itu berlakunya Perang Dunia Pertama ataupun Great War nama asal dia. Dan perang tersebut telah mengorbankan jutaan lelaki. Maka bila jutaan lelaki mati dalam perang, di mana-mana sajalah, di Eropah pun mati, di Asia pun mati, di dunia umat Islam pun mati juga. Kerana Uthmaniyah pun terlibat sekali dalam Perang Dunia Pertama. Dan bila ramai sangat lelaki yang mati, dia menyebabkan segala idea, segala ekonomi, segala urusan industri yang akan muncul pada kemudian hari, iaitu selepas era perang ni, akan muncul zaman industri, akan muncul ciptaan-ciptaan yang perlu ada tangan yang membuatnya. Siapa nak menguruskan ladang, menguruskan kebun. Kerana lelakinya tidak ada, ataupun lelakinya sudah sangat minimum dia punya resources, maka terpaksa memberikan harapan kepada perempuan. Okay? Bayangkanlah teruknya dunia ni, tanpa cahaya Islam, perempuan itu hanya diharapkan ketika lelaki tak ada. Kan? Barulah Barat betul-betul memikirkan tentang di manakah perempuan, bagaimana kita nak posisikan dia, itu pun atas kepentingan untuk industri, untuk tenaga kerja dan sebagainya. Okay? Kalau kita tengok zaman tu, zaman yang muncul poster-poster perempuan yang menggenggam penumbuk dan sebagainya, itu antara zaman yang sedang hangatlah feminism itu muncul. Okay? Kemudian bila feminism tu dah mula muncul di Barat, dia semakin berkembang, dia semakin dijulang-julang, tibalah masanya untuk dimasuk ke dalam dunia Islam. Dia mendapat tempias. Dan mereka tak jumpa pun perkara yang betul-betul pelik tentang untuk diperjuangkan dari sudut wanitanya dalam agama Islam ni, kecuali dalam beberapa perkara yang very specific. Okay? Dan dia menyebabkan akhirnya isu itu dihangatkan dan diperbesarkan di sebalik daripada sejarah Islam yang panjang tu, yang benar-benar telah memberikan hak kepada perempuan, telah benar-benar menjulang wanita pada posisinya yang sepatutnya, yang telah berlaku sepanjang sejarah Islam. Okay? Dan bila Barat muncul dengan feminism, dia turut menyerang Islam lah supaya memberikan hak-hak kepada perempuan dengan merujuk kepada beberapa isu. Sebab tu saya letak dia punya disclaimer dekat situ untuk bongkar sendiri. Okay. So kita berusaha untuk melihat semula isu-isu di dalam keperempuanan ini berdasarkan, mungkin saya nak berikan perhatian fokus kepada sirah dulu. Okay. Kemudian baru kita akan tengoklah macam mana kita nak mencanainya dengan fiqh ke, dengan pengetahuan kita tentang fiqh hadis dan sebagainya. Okay, jom kita tengok satu demi satu. Okay. Yang lepas ada cerita yang saya tak dapat nak fokuskan. Saya patah balik ke belakang boleh? Ada 3 slide sebenarnya. Ke belakang ni yang saya ingat minggu lepas agak terkejar-kejar, iaitu bila sebut tentang hak material, dia boleh dirangkumkan sekali dengan isu-isu. Sebab memang ada isu tentang hak material bagi seorang wanita dalam Islam. Okay? Kerana isunya adalah kerana perempuan itu dia mendapat 1 dan lelaki dapat 2. Kan? Itu asas warisan harta pusaka dalam Islam. So seorang anak lelaki dia akan dapat 2 bahagian bersamaan dengan satu bahagian untuk perempuan. Okay? So dia menunjukkan yang lelaki itu dapat lebih lah dari sudut pengagihan, dan isu itu ditimbulkan dan dipanas-panaskan. Maka apa yang disebutkan dalam ayat ni yang kita bawa dalam surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 19 ni, kedua-duanya merujuk bagaimana dalam sirah itu sendiri, sirah telah berusaha untuk memecahkan satu tradisi yang sangat teruk diwarisi daripada zaman jahiliyah. Dan kita kena letak nombornya, ini pada tahun berapa?
570 sehingga 632. Maksudnya ini adalah kurun ketujuh Masihi. Dan Barat apabila mereka mengkritik Islam, ia berlaku pada kurun ke-20. Maksudnya, bayangkan betapa jauhnya zaman tu, 13 kurun. Selepas Islam muncul, barulah perkara itu dikritik oleh sesiapa saja di luar sana lah. Dan kita bukanlah nak defensif sangat dengan perkara itu. Sebab tu kita kena jelaskan dulu supaya kita faham dulu, kemudian kita boleh membayangkan apakah potensi, apakah perkara-perkara dan kebaikan yang boleh dimunculkan pada masa akan datang. So sekarang ni masyarakat jahiliah bagaimana? Mereka apabila perempuan ataupun lelaki mati, keutamaan akan diberikan kepada keluarga lelaki. Okay? Adalah satu perkara yang biasa, kes berlaku zaman jahiliah. Sahabat mengadu kepada Nabi sebenarnya. Pada zaman jahiliah dulu kami, bila ayah kami mati, anak-anak kami ni yang perempuan, dia tidak akan mendapatkan haknya. Okay? Dan isteri yang ditinggalkan pun, dia ada ayat dia, nanti ayat surah An-Nisa ayat 19 tu akan merujuk kepada cerita tu, iaitu apabila isteri kematian suami, isterinya akan dianggap sebagai hak milik keluarga suami pula. Dia akan ditahan. Dia tak dibenarkan berkahwin dan sebagainya. Dia akan diminta semula mahar yang diberi kepada dia. Segala nafkah yang diberi oleh pihak suami itu akan diminta semula. Itu cara orang Arab jahiliah berhubungan dari sudut pewarisan harta pusaka. Dan janganlah perempuan pada zaman jahiliah itu nak mengharapkan walau sesin pun harta itu masuk ke kocek dia, kecuali itu memang betul-betul kelebihan dan magical lah berlaku pada zaman jahiliah seperti rupa. Maka datang ayat Quran. Okay? So bila kita faham konteks itu, kita akan menghargai bahawa ini adalah satu progres. Bila kita mengkritik tapi tak melihat ia sebagai satu progres, macam mana kita nak mengkritik dengan dengan betul-betul betul-betul kritikan yang bermakna lah. Sebab dikritik bahawa Islam tak memberikan hak kepada wanita, sedangkan kemunculan Islam itu telah memberikan hak kepada perempuan pada zaman jahiliah. So kena letak in konteks, baru kita faham bahawa ada satu progres. Ini bukan benda kontroversi. Sebenarnya ada beberapa perbincangan dalam kalangan ulama pun, benda ni memang dibincangkan dengan agak intens lah dalam dunia Islam. Adakah sebenarnya pembahagian satu hak bagi perempuan bersamaan dengan dua hak bagi lelaki, adakah benda tu terbatal kerana perubahan tata sosial masyarakat pada zaman sekarang? So masyarakat jahiliah, masyarakat zaman Nabi dan zaman pertengahan pun memang lelaki itu lebih dominan dari sudut peranan dalam masyarakat. So lelaki bekerja dan sebagainya. Tapi zaman sekarang dia dah berbeza dah. Okay? Tata sosial kita memang amat jarang untuk kita jumpa perempuan yang menjadi si rumah pada zaman sekarang. Zaman makcik-makcik pun saya yakin sudah mula adalah permulaan generasi perempuan yang bekerja sekali di samping suami. Okay? So kurun ke-20 ni kurun yang mengubah pilihan kerjaya dan karier, menyebabkan perempuan itu boleh bekerja. Sebab zaman kurun ke-20 ni, zaman industri, memang kerjanya kerja-kerja yang lelaki lah kan. Zaman-zaman pertengahan, memang kerjanya kerja lelaki lah. Nak kena bina rel kereta api, kerja buruh kan. Nak kena kerja angkat batu bata, kerja nak tarah bukit dan sebagainya. Sebab tak ada mesin, sebab tak ada teknologi yang boleh bantu manusia untuk menguruskan benda-benda tersebut. So bila dah ada mesin, dah ada teknologi, dah ada sains, dia menyebabkan kerja-kerja yang kasar tu dah tak diperlukan sangat tenaga kasar dia. Maka perempuan keluar daripada rumah, terlibat aktif dalam kerjaya-kerjaya yang boleh dia bekerja di situ, yang mungkin tak memerlukan kekuatan fizikal sebagaimana lelaki. Okay? So nak ceritanya para ulama sekarang ni tengah berbincang, adakah bermaksud ayat-ayat yang melibatkan perbezaan hak antara gender ni, perempuan dapat satu, lelaki dapat dua. So adakah perkara itu dah termansuh kerana perubahan sosial? Kerana dalam ayat-ayat Quran menyebutkan kenapa lelaki dapat lebih? Kerana dia yang memberikan nafkah, kerana dia yang menanggung, kerana dia yang bekerja. So ulama berbincang benda tersebut, dan ini perbincangan yang bukanlah saya nak buat kita punya sesi ni macam sesi nak membina cult ke apa, nak perjuangkan kesamarataan ke apa. Saya tak berniat untuk melakukan begitu, tapi untuk tunjukkan pada perempuan bahawa agama ini telah memulakan progresnya,
telah menunjukkan perkembangan daripada zaman jahiliah yang sangat menafikan hak perempuan kepada memberikan nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasib. So secara literal dia beritahu, lelaki ada bahagiannya, perempuan ada bahagiannya. Dan Al-Quran memberikan fokus ke situ dulu. Sebelum nak ceritakan yang terperinci nantilah. Okay. So, sama juga ada satu kisah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ni sahabat kan. Satu hari itu dia tanya pada Nabi, kalau esok aku mati, boleh tak aku berikan harta aku ni semuanya ataupun lebih daripada separuh harta aku nak berikan kepada kepada orang lain. Aku nak wakafkan lah, itu bahasa dia. Aku nak wakafkan ke, aku nak sedekah ke. Itu yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya pada dia, kamu ada waris tak? Kamu ada anak tak? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas jawab, dia ada seorang anak perempuan. Okay? Dan technically pada zaman jahiliah, anak perempuan ni tak ada makna pun, dia tak perlu pun untuk diuruskan, tak perlu pun untuk memikirkan nasib dia. Yang penting nasib anak lelaki dan family belah lelaki. Bila Nabi dengar begitu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi cakap, tak boleh 1/2 saja yang boleh disedekahkan ataupun diwakafkan. Okay? Yang baki itu semua untuk family kamu. Dan Nabi pun sebut, Nabi kata apa? 1/3 yang diberi kepada orang tu pun sebenarnya banyak dah. Menandakan Nabi SAW, Nabi berikan satu statement yang jelas kat situ lah, bila kita meninggal dunia esok, hanya 1/3 saja daripada harta kita yang kita boleh hibahkan ke apa kan. Tapi yang berbaki itu akan difaraidkanlah mengikut standard yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu soal lain. Tapi nak ceritanya, Sa'ad bin Abi Waqqas dia hanya ada anak perempuan saja. Dan Nabi telah mengeluarkan statement sebegitu, menandakan Nabi beritahu kepada Sa'ad, anak kamu lelaki ke perempuan ke sama je. Memberikan hak kepada anak perempuan tu. Walaupun anak kamu perempuan, dia akan kena berikan hak pada dia. Bukan Sa'ad cakap nak abaikan anak dia, tapi dia kata cukuplah apa yang dia dah beri pada anak dia. Tak perlulah nak bagi lebih. Sampai Nabi terpaksa beritahu kepada Sa'ad, anak kamu tu, mengutamakan anak kamu supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, itu lebih utama daripada kamu sedekah kepada orang lain. Dan anak Sa'ad adalah seorang perempuan. Dan ini pun ayat yang sama temanya, apabila Allah menyebutkan, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk tarisun nisa akarha. Ini satu sikap orang jahiliah. Tarisun nisa ni dan wala ta'duluhun tu, adal tu merujuk kepada sikap orang jahiliah. Yang mereka ni suka menganggap bila suami tu mati, oleh kerana isteri itu seakan-akan satu pemilikan oleh suami, kematian suaminya akan menyebabkan perempuan itu pun turut difaraidkan. Ini bayangkan jahiliah punya perangai kan. So perempuan pun menjadi harta warisan yang family dia akan tuntut. Bukan dia minta mahar je kan. Bahkan kalau dah meninggal dunia bukan berpisah berpisah dia berbeza dia punya fiqh dia. Kalau meninggal dunia dia tak perlu pulangkan pun maharnya kan. Tapi yang mereka minta adalah mahar pun kena pulang, segala nafkah pun diminta semula, bahkan dirinya sendiri pun kena kembali kepada family lelaki. Bukan patah balik kepada family dia. Maka perempuan itu akan menjadi milik family suami, sama ada nak dinikahi ke, nak dibiarkan ke. Dalam riwayat menyebutkan kalau cantik ia dinikahi. Kalau tak cantik, kalau menjelitkan, dia akan disimpan di rumah sampai dia mati. So itu cara orang Arab jahiliah menguruskan para wanita. Dan inilah ayatnya, sampai hujung tu panjang lah kan. Dan daripada ayat inilah kita jumpa ayat tema yang mengajarkan kepada kita nak bergaul dengan perempuan tu macam mana? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat yang saya pernah rujuk sebelum ni, tapi saya ambil skrat je. Ini ayat penuh dia. Rupanya ayat yang mengajarkan kepada kita nak bergaul dengan perempuan ni kena bil ma'ruf. Kena dengan sangat baik, dengan sangat ihsan kepada dia, dan dia merujuk kepada kejahatan masyarakat jahiliah. Kena tahu, pergaulan kita dengan perempuan ni dia macam pagi dan malam lah kan. Dia macam putih dan hitam. Kalau kamu tak faham jahiliah tu teruk macam mana, kamu sukar untuk memahami macam mana cara untuk bergaul dengan perempuan dengan cara yang baik. Kerana jahiliah tu sangat pekat satu ketika dulu. Dan sama macam sekarang, antara perkara yang kita perlu didik generasi kita, terutamanya para lelaki lah, adalah bagaimana untuk
mereka memahami kejahatan dan keburukan tu di depan mata dia, supaya dia tahu macam mana cara untuk dia bergaul dengan orang. Kan? Kalau dia tak pernah nampak kejahatan tu apa, kebaikan tu apa, dia nampak satu side dia, dia tak akan dapat untuk positionkan diri dia, nak pilih yang mana satu. Dan dalam kebanyakan ayat Quran sifatnya begitu. Dia akan beri satu mesej, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan baik dengan perempuan, kerana satu ketika dulu perempuan itu tarisun nisa. Satu ketika dulu perempuan itu diwarisi macam objek, macam satu harta untuk diwarisi oleh family yang layak untuk menerima hak daripada suaminya yang telah mati. Dan perempuan itu pun diamalkan, iaitu disimpan-simpan mengikut apa yang keluarga suami itu kehendaki. Okay. Ini yang lepas sebenarnya saya cuba bawa semula sebab rasa macam tak lumat bincang minggu lepas kan. Dan hak untuk memimpin. Ini satu perkara yang mungkin besarlah dia punya implikasinya, terutama pada zaman sekarang, kerana perempuan bukan sahaja bekerja, perempuan bukan sahaja berpendidikan dan sebagainya, perempuan juga terlibat dengan dengan kepimpinan baik dari sudut masyarakatnya, negaranya kan. Pada kita dulu masa kita mengundi ada calon-calon perempuan, bila kadang-kadang persatuan dekat kita punya taman perumahan, pemimpinnya siapa, mesti ada perempuan kan dekat situ, mesti ada perempuan yang akan mengetuai lelaki pada zaman sekarang. Dan ini satu perkara yang besarlah untuk kita fahamkan. Macam mana dalam rumah tangga? Sebab mungkin di luar sana ada fleksibilitinya. Tapi dalam rumah tangga, selalu kita anggap perempuan itu tak ada autoriti. Selalu difikirkan perempuan itu hanya ikut saja cakap suami. Dan ini saya sebut dengan sangat rendah diri sebab saya tak nak mengajar-ngajar pula kan, ibu-ibu semua. Sebab saya pun, mungkin anak pun baru 2 kan. Dan masih dibandingkan dengan macam-macam umur perkahwinan, saya muda lagi lah untuk saya cakap bagi anak-anak dekat sini kan. Tapi untuk memahamkan diri saya dan siapa yang sertai kita, bahawa hak perempuan dalam rumah tangga untuk memimpin pun diberikan petandanya dalam hadis ni. Hadis ini adalah hadis tentang kepimpinan. Hadis tentang kepimpinan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Selalunya dia stop kat situ. Saya ingat dulu zaman belajar sekolah menengah, duk dengar hadis ni masa kita pergi camp kepimpinan dan sebagainya. So abang-abang FESI tu sebut hadis ni. Dan saya rasa sampai ke universiti pun biasanya orang akan petik kullukum ra'in untuk beritahu yang setiap daripada kita ni pemimpin. Kita ada role kita untuk memimpin sesuatu. Tapi kita tak tengok pada detail di belakang tu. Ketika Nabi SAW memperincikan yang di belakang tu, perincian yang sangat menarik. Nabi sebut, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bertanggungjawab ke atas ra'iyah, kita punya gembalaan. Dinamakan gembalaan. Wal amiru ra'in. Seorang pemimpin tu, dia pemimpin. Wal rajul ra'in ala ahli baitihi. Seorang lelaki, dia memimpin keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Ini part yang Masya Allah. Saya rasa untuk disebut pada kurun ke-7, satu perkara yang jauh sangat menjangkaui zaman. Ketika Barat pun sekarang pun masih kelang kabut lagi menentukan role dalam keluarga, siapa memimpin, siapa yang tak memimpin, boleh tak perempuan jadi ketua keluarga, siapa nak uruskan pinggan mangkuk dan sebagainya. Ketika kita serabut memikirkan masalah tu, Nabi SAW dah letakkan satu standard yang sangat mustahab. Ya, lelaki ketua bagi ahli keluarganya. Nampak? Ketua ahli keluarganya. Wal mar'atu, isteri pula ketua ala baiti zawjiha. Dihilang perkataan ahli dekat situ. Kenapa? Kerana dari sudut dari sudut organisasinya, dia lelaki itu memang dinamakan sebagai ketua. Tapi dari sudut eksekutif, dari sudut pengurusan rumah tangga tu, perempuan itu lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Saya nampak hadis ini sangat menjangkaui zaman. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang salah memahami kedudukan perempuan dalam sebab itu. Kita melihat kawan-kawan kita melihat ibu ayah kita sendiri, kita lihat jiran-jiran kita. Dan kena tahu di Malaysia ni domestic violence, keganasan rumah tangga adalah 1/10. Kalau ada 10 orang
kawan kita kenal yang ada rumah tangga, yang ada pasangan, 1 daripada 10 kawan tu pernah melakukan keganasan kepada pasangan dia. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara. Dan ia menakutkan sebenarnya jumlah tu 10%. Besar kan? 10% daripada yang berkahwin lah. Kira satu nombor yang besar. Domestic violence ni bukan keganasan kecil-kecil. Domestic violence yang betul-betul yang layak untuk didakwa di bawah mana-mana akta. Itu masuk domestic violence. Ini tak termasuk yang cakap kasar, kan? Ini tak termasuk yang tak menghargai perasaan isteri contohnya. Ini tak termasuk yang curang dan sebagainya. Itu bukan domestic violence yang disenaraikan. Domestic violence ni memang betul-betul physical punya violence. Okay? Itu pun dah 10%. Dan realiti memang begitu dekat Malaysia ni. Dan bila kita melihat hadis ni, kita akan memahami betapa lelaki dan perempuan ni dia sangat complementary. Kerana memang lelaki kena bertanggungjawab sebagai ketua keluarga. Bila berlaku apa saja dalam keluarganya, masalah-masalah yang emergency, lelaki kena lead. Lelaki kena ada di situ sebab dia ra'in ala ahli baitihi. Dia kena lead. Anak sakit, dia kena lead. Tapi eksekutifnya siapa? Ra'iyatun ala baiti zawjiha, yang tahu kat mana kunci kat rumah tu, nak lipat baju tu nak susun dekat mana, kan? Rumah tu susun aturnya macam mana, yang lebih tahu adalah seorang perempuan. Saya yakin kerana itulah isteri saya. Kan, kita nak mencari barang takkan jumpa punya, memang kena tanya isteri kita barang kat mana, baru kita tahu, oh kat situ tempat yang kita dah semak pun tadi kan. Kerana dia lebih tahu dari sudut pengurusan dalam rumah. Okay? So, ini menunjukkan bahawa perempuan ia ada kapasiti untuk memimpin dan ada posisinya dalam rumah tangga secara khusus untuk memimpin. Tapi ini masih jawapan yang sederhana kan, yang paling mudah lah sebenarnya. Berbanding soalan yang lebih besar, macam mana dengan perempuan dari sudut kepimpinan masyarakat? Itu soalan yang kita nak perhalusi lagi dalam slide yang seterusnya insya-Allah. Ini 3 perkara. Ini dah. Tadi kita patah balik Ini patah balik ke slide ni. Slide pertama kita pada pagi ini sebenarnya adalah ini. Iaitu saya nak menjelaskan satu perkara yang mungkin dia bukan nak menjadikan perempuan menentukan hukum sendiri ke apa, tak pun. Kita kena bergantung kepada apa yang guru kita ajarlah kan. Dan apa yang fatwa yang dikeluarkan ke ketetapan fiqh ke, kita bergantung kepada itu. Tapi untuk kita faham bahawa dalam agama ini ada beberapa perkara yang mungkin boleh memahamkan kita dinamika dan juga fleksibilitinya. Bukan bermakna agama ni agama yang tak ada standard tapi itulah standard agama kita kerana dia nak hidup sepanjang zaman. Dia bukan agama untuk zaman Nabi saja. Dia agama untuk sepanjang zaman dan untuk semua orang. Sebab tu dia ada beberapa faktor yang akan menyebabkan perubahan-perubahan tertentu berlaku dalam agama ni. Dan perubahan tu bukan perubahan yang bersifat sistem. Dia bersifat perincian, perkara-perkara yang terperinci, yang teknikal boleh berubah pada keadaan-keadaan tertentu. Okay? Yang pertama adalah masa dan lokasi. Dalam fiqh dulu kami pun belajar la yunkiru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah. Dia kata apa? Tidak dinafikan sesuatu hukum tu, sesuatu ketetapan itu memang boleh berubah kerana masanya berbeza, kerana lokasinya berbeza. Okay? Sebab kita kena tahu kat sekarang ni, saya pernah jumpa seorang kawan dekat Tunisia, pernahlah join conference dulu, zaman-zaman aktif dengan NGO dan sebagainya lah. Ada satu conference tu di Turki, saya join dengan seorang kawan lagi. Kami bersembanglah dengan kawan-kawan daripada Tunisia. Dia daripada gerakan Islam An-Nahdhah. Sebenarnya bersembang dengan dia perempuan. Bayangkan, wakil parti yang datang conference tu adalah perempuan. Kan kita lelaki kan, tapi kita pun kecil perut bila sembang dengan dia sebab nampak sangat dia punya vokal dan kualiti seorang perempuan pada kurun ke-20 tu. Memang sepatutnya kena dilihat semudalah macam mana kita nak menghargai dan memposisikan wanita tu. Ada satu perkara yang memeranjatkan kami lah bila sembang dengan dia. Sebab kami ni bidang syariah kan. Dia kata dekat Tunisia ni, sebab Tunisia ni kena tahu dia negara yang very liberal. Dia sangat liberal sebab kesan daripada penjajahan dia punya siapa nama presiden pertama dia tu, Habib Bourguiba. Habib Bourguiba ni dia presiden pertama Tunisia. Perkara paling liberal pernah dibuat adalah dia mengharamkan terus puasa. Ini serius berlaku dalam sejarah Tunisia. Bahkan dia mengharamkan puasa terus kerana dia kata negara tak produktif sebab orang puasa. Okay?
Tu dah berlalu lama lah zaman tu. Zaman teruk sangatlah. Zaman sekarang, ya masih dengan nilai yang sama, nilai masyarakatnya agak terbuka. Dan di bincangan kami ada beberapa ketetapan dalam perbincangan fiqh di sana. Mereka dah betul-betul approach dah, maksudnya pembahagian lelaki perempuan tu sama rata. 50%, 50%. Dia tak ada lagi lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Macam-macam lah diceritakan lagi macam mana hak perempuan itu memang dia punya approach tu sangat, kalau saya akan namakan benda tu advance sangat lah. Maksudnya dah ke depan sangat, bukan dengan maksud mereka maju, tapi dengan maksud perbincangan tu dah terlalu terlalu tidak berada dalam kerangka yang biasanya kami faham sebagai student syariah. So tak apa, saja nak sebut je benda tu, bermaksud dekat Tunisia tu masanya beza kan, dan lokasinya pun lain. Dan kita kena tahu faktor liberalism yang masuk ke Tunisia selepas mereka dijajah tu menyebabkan mereka terbuka sedikit lah di sana sini untuk menerima pandangan yang mungkin untuk kita benda tu terlalu melampau sangat dan kita akan namakan benda tu liberal. Kerana cara masyarakat Tunisia bermasyarakat berbeza dengan masyarakat di Malaysia misalnya. Cuma nak menyatakan pada perempuan, masa dan lokasi memang boleh menyebabkan hukum hakam, ketentuan tertentu dalam syariah itu berubah dari sudut fungsi dan juga cara dia diterapkan. Dan muhkam mutasyabih ni maksudnya apa? Ada ayat Al-Quran yang memang clear. Ada ayat Al-Quran yang memang clear betul. Bila dinyatakan solat itu maktubat, terletak pada waktu-waktu, maka dia muhkam lah, dia clear. Ada benda yang mutasyabih. Ada banyak ayat lepas ni, dia akan bersifat mutasyabihat. Mutasyabih ni maksudnya apa? Kalau muhkam tu maksudnya dia dia terus boleh mengeluarkan satu kefahaman daripada ayat yang sama, yang repetitif. Dia tak ada pandangan lain dah, memang jelas. Mutasyabih ni daripada perkataan syibih, iaitu sama. Saya anak saya kembar, maka dia samalah. Bila kita kata anak kita kembar sama, sampai kita pun kadang tak tahu beza. Ini siapa ni? Yang ni yang ni ke yang ni? Sebab anak kita tu sama. So mutasyabih tu daripada perkataan syibih, maksudnya sama. Menyebabkan kita tak boleh nak mengeluarkan satu kefahaman yang jelas daripada ayat tertentu. Maka ayat mutasyabihat inilah yang akan terbuka kepada beberapa pandangan yang berbeza. Yang akan terbuka kepada dinamika keperluan pada zaman-zaman tertentu. Dan ini telah berlaku bukan pada zaman kita pun. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dah berlaku dah perkara tersebut. Zaman Nabi, bila dapat harta ghanimah, yang akan mendapat harta ghanimah itu adalah tentera yang menyertai perang. Dan ada sebahagian tu akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala, iaitu Baitul Mal lah. Itu zaman Nabi dan ada ayat Qurannya dalam suratul Anfal. Tiba-tiba zaman Umar Al-Khattab, apa dia buat? Umar Al-Khattab tukar. Dia pergi bayar gaji tentera, harta ghanimah 100% pergi ke Baitul Mal. Macam mana? Umar Al-Khattab sendiri dah mulakan dah perubahan demi perubahan, bukan kerana merosakkan syariah, tetapi kerana ada fleksibiliti tertentu yang dibolehkan dalam agama kita. Ada perkara yang ada fleksibiliti yang kita boleh adjust sikit supaya dia mencapai tujuan syariah itu sendiri. So bayangkan zaman sekarang kalau orang berperang, bawa balik kalau suami tuan-tuan, askar tentera ke apa kan, kalaulah hukum ghanimah tu masih kekal lagi, suami kita tak dibayar gaji, maksudnya dia pergi berperang dan nak dapat harta daripada perang tu bawa balik rumah. Tak boleh bayang berapa banyak kita kebal dekat depan rumah kan. Sebab banyak sangat harta ghanimah tu, senapang semua. Sebab dia jadi harta ghanimah, dia tak jadi harta kerajaan. Kan? Tapi zaman sekarang, kita ikut fiqh Umar Al-Khattab kerana Umar telah mengubah konsep penggajian. Bahkan kumpul Quran pada zaman Abu Bakar, zaman Uthman, dia buat Quran dalam bentuk dalam bentuk yang standard, dibakar Quran yang dikumpul pada zaman sahabat. Ini menunjukkan sahabat pun melihat bahawa ada fleksibiliti. Ada cara untuk memahami satu perkara dalam agama kita ni dengan tujuan untuk mencapai tujuan syariat itu sendiri, bukan nak merosakkan. Dan kena bezakan, ada perkara yang bersifat konseptual, ada perkara yang bersifat operasi. Ada kalau bahasa kita by default. Memang sepatutnya begitu, tetapi secara teknikalnya kita kena buat cara lain. Nanti ada contoh yang spesifik tentang isu perempuan yang akan saya gunakan konsep dan operasi ni. Next. Jom kita pergi laju sikit. So diskriminasi, ini sebenarnya ayat yang telah
disentuh pada, bukan ayat ni, isu diskriminasi ni dah sentuh pada minggu lepas pun. Macam mana kisah Nusaibah binti Ka'ab bertanyakan kepada Nabi SAW, banyak ayat tentang lelaki je, mana ayat tentang perempuan? Yang kita dah sentuh pada minggu lepas. Dan ini antara ayat yang mungkin difahami dengan salah. Bila Allah menyebut walahunna mithul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, iaitu perempuan ni, menarik ayat ni, kalau faham bahasa Arab dia penggunaannya sangat menarik. Walahunna mithul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Lam dengan ala tu, li dengan ala kan, kalau dalam bahasa Arab dia ada huruf-huruf tertentu. Kalau li tu kan untuk, ala tu kan di atas, kan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. So hak mereka, hak perempuan, dan juga hak seseorang kepada mereka, iaitu hak lelaki kepada perempuan lah. Sama je. Hak seorang isteri dan hak seorang suami kepada isteri itu kena sama je. Dia tak boleh berbeza. Walirijali 'alaihinna darajah. Tapi untuk lelaki itu adalah darajat tertentu yang diberikan kepada mereka. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha agung lagi bijaksana. Apa kontroversi ayat ni? Kerana ada ayat walirijali 'alaihinna darajah. Kerana seakan-akan menggambarkan yang lelaki itu dari sudut derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Tapi lihat, saya cuba membaca beberapa tafsir. Dan kita bertemu dengan satu tafsiran yang mustahak untuk kita tak salah faham ayat ni. Darajah kepada lelaki itu bukan keutamaan dalam ayat ni. Darjat yang diberikan kepada lelaki itu bukan keutamaan ayat ni. Keutamaan ayat ini adalah perenggan pertama tu, keratan yang pertama. Nak beritahu yang perempuan dan lelaki ni dia kena tahu sama je. Kalau lelaki tak suka disakiti, perempuan pun tak suka disakiti. Kalau lelaki nak dihormati, perempuan pun nak dihormati dan dia berhak untuk dihormati. So hak kita sama. Apa yang seorang lelaki terima, perempuan pun berhak untuk terima. Tetapi tu yang menjadi disclaimer kepada ayat ni. Walirijali 'alaihinna darajah. Tapi ada perkara tertentu untuk lelaki ni darajahnya berbeza. Darajah ni yang perlu difahami dengan bahasa Arab. Kalau kita faham darajah dengan bahasa Melayu, dia bermaksud lelaki itu lebih mulia daripada perempuan. Kan? Sebab dia ada sedarjat tinggi. Tapi dalam ayat ini, darajah ini merujuk kepada ada klausa tertentu. Ada perkara tertentu yang lelaki ni haknya berbeza sedikit dengan perempuan. Yang lelaki itu mempunyai technicality yang berbeza sedikit dengan perempuan. Ia bukan bermakna kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, tetapi itu cara bagaimana Allah memposisikan lelaki dan itu cara Allah memposisikan seorang perempuan. Sebab itu ditutup dengan Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Untuk beritahu yang decision ini Allah yang letak. Bukan kerana agama ini akan menjadi agama untuk lelaki saja. Tapi kerana Allah melihat dengan kebijaksanaan dan juga keagungan kuasa Allah Ta'ala, melihat yang perempuan dan lelaki itu ada beberapa perkara yang tak banyak pun. Tapi ada beberapa perkara yang lelaki itu sedikit berbeza. Dari sudut klausa-klausanya, dari sudut haknya, dia akan berbeza berbanding dengan perempuan. Maka tidak ada diskriminasi kepada perempuan. Itu yang paling mustahak dalam ayat ini. Bukan walirijali 'alaihinna darajah. Dan kita kena tengok ayat seterusnya. Sikit saja nak sentuh ayat ini sebab dia ayat yang boleh disentuh dengan macam-macam sudut. Tapi ayat ini kita tumpukan kepada min zakarin wa unsa. Ketika suratul Hujurat menceritakan tentang dia panggil apa? Diversity manusia. Manusia ni ada kaum yang pelbagai, agama yang pelbagai. Dan suratul Hujurat ayat 13 ni dia bermula dengan mengiktiraf dulu kita bukan perbezaan kita tidak bermula dengan kaum dulu. Tidak bermula dengan kabilah dulu, tidak bermula dengan agama dulu. Dia bermula dengan asas penciptaan kita dulu. Kita telah pun berbeza dari sudut lelaki dan perempuan dulu. Dia tak sama. Okay? So dia tak sama. Sekarang ni saya sebenarnya melanggan Netflix tau. Bukan saya lah, adik saya. Saya duduk tumpang dia punya account tu. Sekarang ni banyak sangat benda yang di dalam Netflix yang akan menyebabkan saya fikir banyak kali lah untuk untuk terus melanggan, untuk terus menonton, ataupun mungkin akan melarang anak saya daripada akses kepada Netflix secara direct, kecuali umurnya mungkin dah umur yang sesuai. Kerana terlalu banyak perkara dalam Netflix ni yang
apa ya, saya tak tahu kenapa dalam cerita kanak-kanak pun cuba untuk diperjuangkan perkara itu. Mereka memperjuangkan gender ketiga, mereka memperjuangkan hubungan seksual yang, hubungan seksual ni bukanlah hubungan seks tu, tapi hubungan antara seks jantina berbeza ni, dia sangat memperjuangkan perkara itu, maksudnya perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Okay. Saya dah tengok beberapa dokumentari, bahkan saya suka dokumentari tu, malas nak tengok movie ni. Saya suka melihat dokumentari kerana banyak dokumentari yang baik dekat dalam Netflix sebenarnya, berbanding yang boleh dilihat di YouTube. So saya suka dokumentari tersebut. Tapi bila tengok movie, bila tengok animasi yang ada dekat situ, kenapa dalam animasi ni nak diperjuangkan nilai-nilai yang melanggar norma manusia ni? Dan benda tu mengganggu sedikitlah perkara yang lebih banyak bermanfaat sebenarnya dalam Netflix, tapi menyebabkan saya rasa tak selesa untuk teruskan. Dan kembali kepada ayat tadi, min zakarin wa unta, Allah telah tetapkan sejak daripada awal lagi, perempuan dan lelaki beza. Lelaki tak boleh pindah jadi perempuan, perempuan tak boleh pindah jadi lelaki. Okay? Secara teknikal ni tak boleh, secara biologikal. Macam mana perempuan nak menjadi lelaki? Macam mana lelaki nak jadi perempuan? Okay? Dan Allah telah menjelaskan terang-terang, kerana kita berbezalah, hak kita akan berbeza. Cara kita menentukan hukum itu akan berbeza sedikit. Technicality-nya berbeza. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, dari sudut kemuliaannya, tengok, dia punya standardnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini paling menarik. Okay? Selalu kita tengok ayat ni dari sudut kaum kan? Keharmonian kaum dan sebagainya. Kita nak bawa ayat ni untuk melihat keharmonian antara jantina ni pula. Okay? Walaupun hak kita berbeza, walaupun kita punya position berbeza, okay? Tetapi kita kena tahu, akhirnya penilaian Allah Ta'ala itu bukan pada position kita. Bukan pada technicality kita tu. Allah akan nilai kita sejauh mana takwa kita kepada Allah Ta'ala. So tidak ada diskriminasi di sisi Allah Ta'ala. Yang ada adalah perbezaan dari sudut position, dari sudut teknikalnya, kerana kedua-duanya berbeza. Okay? Dan dalam kita punya pertemuan yang pertama dulu pun banyak saya sebut tentang kelebihan perempuan, yang saya sebagai lelaki pun ada satu perasaan yang ni macam dah lebih sangat bagi pada perempuan. Mana bahagian untuk kami para lelaki pula. Maksudnya apa? Kita boleh saja saling counter antara satu sama lain, antara dua jantina ni, bila kita melihat hadis-hadis yang memberikan keutamaan pada perempuan. Bila kita membaca hadis-hadis yang memberikan keutamaan pada lelaki. Terlalu banyak sangat hadis yang bersifat gender begitu. Tapi yang paling penting, ayat ini akan menutup segala-galanya, kerana yang hadis yang membeza-bezakan itu adalah technicality di hadapan Allah Ta'ala. Di sisi Allah, yang penting takwa. Okay? Itu tak dibezakan hanya kerana jantina. Okay. Ini hadis pertama yang akan membuatkan kita tanya-tanya. Sebab tu saya namakan isu-isu. Perempuan tak layak memimpin kerana ada hadis yang spesifik menyebut lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Satu kaum tu takkan berjaya dipimpin, takkan berjaya sekiranya dipimpin oleh perempuan. Macam mana? Hadis ni terang-terang dia tak boleh corner mana-mana dah. Dia terus terang beritahu, kalau perempuan pimpin hancur. So boleh design ni siapa-siapa yang bos dekat office, siapa yang ada pimpin NGO ke apa, kerana ada hadis terang-terang ni. Sebab tu penting untuk kita memahami fiqh hadis. Fiqh hadis tu maksudnya apa? Kefahaman yang jelas daripada hadis tu. Kerana hadis ini memanglah secara teksnya mengatakan begitu. Tapi bila kita lihat konteks, dan para ulama bila kita melihat macam mana mereka mensyarah hadis, memang mereka memerlukan banyak sangat resource supaya tak salah faham hadis itu. Hadis yang terang-terang begini pun mereka tak boleh terima. Bukan tak boleh terima bulat-bulat. Kena tengok what is the context. Kenapa Nabi sebut begini? Rupa-rupanya hadis panjangnya adalah ada satu kaum, ada satu kumpulan sahabat ni. Dia pulang daripada Parsi. Mereka berniaga, mereka berurusan sana di sana lah. Dan ini berlaku pada penghujung era Madinah. Kalau tidak selepas pembukaan Kota Mekah lah. Kerana sahabat dah mula bergerak ke Parsi untuk berniaga dan sebagainya. Tentu sekali selepas keadaan di Mekah, di Madinah tu dah mula aman lah. Dan Nabi tanya kepada mereka, siapa yang sedang memimpin Parsi sekarang ni? Dan sahabat jawab, seorang perempuan. Di situlah tiba-tiba Nabi sebut dalam hadis ni, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Suatu kaum tu tidak akan berjaya kalau
yang memimpinnya adalah perempuan. So dia bermula daripada jawapan sahabat tadi, yang memimpinnya adalah perempuan. Maka imra'atan dekat situ, ulama menafsirkan dia imra'atan yang khusus, iaitu pemimpin parsi itu. Bukan semua perempuan. Kerana kalau kita tengok Nabi SAW pun empower perempuan dalam sirah untuk duduk di posisi pemimpin. Macam kisah Asma binti Yazid yang kita cerita pada minggu lepas. Asma binti Yazid, dia ada grup dia. Dan dia mewakili muslimah di belakang. Dia memimpin muslimah di belakang dia. Ya? Dan Nabi tidak menafikan dan Nabi memberikan hak itu kepada Asma binti Yazid untuk memimpin. Ya? Mungkin ada yang akan mempersoalkan, ialah dia pimpin perempuan je. Tapi kita tengok sepanjang zaman, kita akan nampak Aisyah ada position dia. Aisyah akan memimpin para sahabat pada zaman fitnah misalnya. Pada zaman-zaman kerajaan Islam yang berikutnya, zaman tabi'in, akan muncul para ratu-ratu muslimah yang akan muncul sepanjang sejarah. Walaupun tak ramai, tetapi ia menandakan bahawa perempuan itu ada position dia. Ada ulama hadis yang perempuan, itu pemimpin itu, technically. Kerana kalaulah orang tak percaya dengan apa yang dibawa dalam riwayat tersebut, macam mana riwayat itu nak sampai pada kita? Tapi kita jumpa nama-nama perempuan sebagai pembawa riwayat hadis. Ada perempuan yang memimpin kuliah, yang memimpin majlis ilmu dalam masjid Jamsi dan sebagainya. Menunjukkan perempuan ni, zaman Nabi tak nampaklah secara jelas perempuan tu betul-betul berada di depan dan memimpin para sahabat. Tapi kita nampak kesannya Nabi buka pintu. Dan zaman selepas itu memahami yang Nabi sedang buka pintu, kita akan meneruskan empowering perempuan. Berikan kedudukan. Kalau dia layak, kalau tepat kedudukannya, kita letak dia. Hadis ini bukan bermakna perempuan tak boleh memimpin. So ini adalah tafsiran para ulama, syarah para ulama tentang maksud hadis ini supaya tidak dipahami. Tak perlu resign. Duduklah dalam kedudukan kita, kalau kerana kita duduk di situ kerana kita punya merit, kerana kelebihan tertentu. Terutama sekali zaman sekarang. Kalau zaman Nabi, macam mana perempuan nak pimpin? Kalau perempuan itu terpaksa berada di medan jihad, macam mana perempuan nak berada di medan jihad? Kerana itu bukan dia punya specialization. Tapi kalau perempuan itu memimpin satu grup yang mungkin nak study circle ke, grup yang bincang tentang teknologi ke, nak bangunkan idea apa-apa ke, itu kelebihan tidak bersifat gender. Dia bukan kelebihan lelaki, dia bukan kelebihan perempuan, dia kelebihan oleh mana-mana orang. Okay? So hadis ini spesifik untuk zaman Nabi SAW. Ada sudut lain yang dikongsi oleh para ulama. Saya menarik juga komen-komen ni bila saya baca. Mereka kata apa? Kenapa perempuan pada zaman Nabi tak kompeten? Ini persoalan mereka. Kenapa tak ada perempuan jadi pemimpin? Jawapannya apa? Perempuan tak kompeten. Kenapa perempuan tak kompeten? Soalannya soalan yang semakin mendalami apa sebenarnya yang berlaku sebelum zaman Nabi. Bayangkan perempuan tak pernah sekali pun diberikan peluang untuk betul-betul tuntut ilmu ke, untuk pegang jawatan ke, untuk berbincang ke. Perempuan ni langsung tak dihirau zaman jahiliah. Maka kita tak expect bila zaman Nabi saja automatik perempuan boleh jadi pemimpin. Sebab untuk jadi pemimpin, untuk latih pemikiran, untuk latih cara menguruskan organisasi, dia perlukan masa. Kan? Tapi oleh kerana zaman jahiliah yang sangat menafikan hak wanita, maka tidak secara automatik Nabi akan terus lantik perempuan jadi pemimpin. Ini pun satu sudut lain macam mana nak melihat isu kompetensi wanita untuk menjadi pemimpin pada zaman Nabi SAW. So, zaman Nabi perempuan memang tidak kompeten untuk menjadi pemimpin kerana kesan zaman jahiliah. Dia ada kesan panjang dia. Tapi lihat selepas zaman itu akan muncul pemimpin-pemimpin kompeten dalam kalangan sahabiah. Okay. Ini hadis pemimpin. Next. Inilah hadis yang kita tanya daripada orang pertama. Akhirnya sampai juga lah kita ke sini. Dan ini satu perkara yang saya harap saya peruntukkan masa dan juga ruang yang cukup lah untuk kita melihat hadis ini. Hadis ini sangat sukar untuk disebutkan, tapi kerana Nabi sebut kepada para sahabiah, kita pun sebutlah. Apakah dia? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritukum aktsar ahlan nar. Inilah hadisnya yang perempuan tanya awal dulu kan. Betul ke Nabi sebut kat neraka ramai perempuan? Inilah hadisnya. Bila Nabi kata kepada ma'syaran nisa, dalam satu perkumpulan perempuan, Nabi berkhutbah kepada mereka. Dikatakan hadis ini dari sudut riwayatnya, dia adalah khutbah Nabi masa hari raya. Nabi khutbah. Lepas Nabi khutbah hari raya itu, Nabi pergi kepada perempuan, Nabi sambung khutbah. Nabi berikan hak yang khusus kepada perempuan untuk menyampaikan amanat dan juga risalah daripada Allah Ta'ala.
Nabi sebut, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni uritu kunna aktsara ahlan nar. Aku telah melihat kalian ni adalah penduduk neraka yang paling ramai sekali. Dan bila Nabi sebut macam tu, ni yang menarik juga, kan? Bila baca ayat yang pertama tu saja, kita rasa macam amboi teruknya kedudukan perempuan, hinanya perempuan. Tapi jawapan lepas tu pun dah menandakan, ya Allah, macam mana Allah dan Nabi SAW lah terutamanya, yang telah mengubah landscape masyarakat pada zaman itu. Daripada perempuan yang tak boleh nak satu hak pun tak diberikan kepada dia, tiba-tiba ada perempuan bertanya, fakulna. Saya baca ayat ini pun dah rasa macam, ya Allah, Masya Allah. Macam mana Nabi ubah masyarakat. Wa bima ya Rasulullah. Mana boleh persoalkan patutnya, kan? Okay. Mana boleh seseorang persoalkan benda yang terang-terang dan nyata, kan? Nabi bagi tahu je. Kat neraka tu banyak perempuan. Cukuplah. Tak perlu nak bertanya. Tapi oleh kerana Nabi empower mereka untuk mereka bertanya, untuk mereka mempersoalkan sesuatu, maka mereka bertanya. Okay. Wa bima ya Rasulullah. Kerana apa kami perempuan ramai di sana? Nabi sebut, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajuli al-hazimi min ihdakunna. Yang pertama Nabi kata apa? Tukthirna al-la'an. Perempuan ni banyak melaknat. Melaknat tu maksudnya apa? Melaknat ni kalau baca sirah, baca dalam hadis, dia akan jumpa ayat-ayat yang sebut anta mal'un, kamu ni dilaknat, maksudnya tak layak untuk menerima rahmat Allah Taala. Okey. Laknat ni kita boleh faham macam mana bila kita terkesan dengan satu tragedi, kita kadang-kadang melatah, kan? Kadang-kadang kita macam bila kita accident dengan orang, keluar kereta tu menghambur dia dengan macam-macam kata-kata kesat, kan? Itu laknat lah tu. Itu maksud laknat. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, kenapa tukfirna la'na? Kerana perempuan itu banyak melaknat. Nanti tunggu dulu, nanti sampai hujung baru kita akan cuba untuk menjelaskan satu demi satu. Wa takfurna al-ashir. Perempuan tu juga dia mengkufuri ashir. Ashir maksudnya apa? Dia tidak menghargai pasangannya. Dia tidak menghargai kesenangan dalam rumah tangga. Ma ra'aitu minna khisati aqlin wa dinin. Dan ini berpunca daripada naqisati aqlin wa dinin. Kerana perempuan itu naqisat, ini pun perkataan yang kena dibaca berhati-hati. Akalnya akal yang naqis. Naqisat maksudnya tak sempurna, lemah. Wa dinin, dan agamanya pun tak sempurna. Adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Seorang lelaki itu boleh hilang kewarasannya bila tengok perempuan. Macam mana? Berat tak untuk kita faham hadis ni? Beratlah. Dan sebab tu bila saya baca pun, macam mana dia susah untuk rationalize, untuk kita cuba untuk mencari jawapan kedua, kecuali bila kita lihat para ulama mensyarahkan hadis, baru kita faham. Kerana kadang-kadang kita ni sangat lemah untuk betul-betul faham konteks hadis tu. Sebab kita tak berada di situ, kan, untuk memahami apa yang Nabi sebutkan pada mereka. Okay. Itu terjemahannya. Sambung lagi. Kulna. Saya sangat suka dengar kulna, fakulna. Kenapa? Sebab para sahabiah ni, dia bukan duduk diam je, dia bertanya. Dan ini sangat mengagumkan, kerana mana ada orang jahiliah yang menerima perempuan yang mempersoalkan mereka. Dan yang mereka bertanya, yang mereka persoalkan itu adalah Nabi. Lagi yang menyebabkan kita lagi faham yang mereka diberikan hak sebegitu oleh Nabi sendiri. Maka mereka bertanya lagi, kulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan agama kami dan akal kami ni naqis, tak sempurna wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul. Bukankah saksi dua orang wanita tu sama dengan saksi seorang lelaki? Maksudnya perempuan tu separuh lelaki lah. Sebab dia memerlukan dua orang baru jadi seorang, kan? Dan para perempuan tu jawab, qulna bala. Qala fadhaliki min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Tentang
Ketidaksempurnaan akal, ketidaksempurnaan salah ni. Yang kedua tu din lah. Bukan, betul lah akal. Yang pertama tu ketidaksempurnaan akal sebab dia tak boleh nak bersaksi sebagai lelaki. Lelaki tu seorang je, dia perlukan dua orang. Ketidaksempurnaan agamanya pula apa dia? Idza hadat, ketika dia datang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa. Qulna bala, ya. Qala fadzalika min nuqsani diniyah. Itulah tanda tidak sempurnanya agama dia. Hadis ni masya-Allah belum faham pun lagi sebenarnya, sebab dia memerlukan kepada penjelasan demi penjelasan supaya kita tak salah faham apa yang dimaksudkan. Okey, macam ni kita nak jelaskan. Yang pertama, kita kena tahu, sebab persoalan besarnya adalah perempuan kat neraka. Kita kena tahu ada banyak hadis lain. Para ulama pun membincangkan benda ni. Ada beberapa hadis lain yang mereka temui menandakan pula perempuan lebih ramai kat syurga. Ada satu hadis tu saya baca, hadis tu panjang sebenarnya, sebab tu saya tak bawa ke sini. Hadis tu menceritakan seorang lelaki akan masuk ke syurga dengan dua orang perempuan. So technically apa? Perempuan lebih ramai lah. Kan? Sebab ada dua orang perempuan, seorang lelaki. Kan? Dan ada beberapa hadis lain yang perempuan antara yang terawal masuk syurga dan sebagainya. Ada macam-macam bentuk hadis yang melambangkan bagaimana akhirnya para ulama menyimpulkan ia agak bertentangan dengan hadis ni. Okay? So kita kena tahu bila ada iskaliyah ataupun problem begitu, kita tahu bahawa maksud Nabi bila Nabi katakan ramainya perempuan di neraka itu bukan bersifat statistik. Itu bukan bersifat statistik yang menyatakan confirm memang perempuan itu ramai kat neraka. Dan ini bukan penghinaan daripada Nabi SAW. Okay? Itu perkara pertama. Yang kedua, bila Nabi kata uritu kunna aktsara ahli nar, maksudnya apa? Aku telah ditunjukkan bahawa di neraka itu ramainya perempuan. Bila Nabi ditunjukkan? Bila Nabi ditunjukkan neraka ketika Isra' dan Mi'raj. Kan Nabi Mi'raj ke langit, Nabi naik atas, Nabi jumpa dengan para anbiya, turun ke bawah, Nabi jumpa dengan siksaan, ganjaran dan sebagainya. Dan Nabi juga dipamerkan, Nabi kata kat sini, uritu kunna aktsara ahli nar. Aku lihat kalian di sana tu ramai. Ramai di neraka tu perempuan. Maksudnya apa? Ia hanya paparan je. Ia bukannya realiti sebenar. Ini ulama menyimpulkan ganjaran dan juga hukuman yang Nabi nampak masa Isra' Mi'raj. Sudah berlaku belum? Belum. Itu hanya paparan saja. Supaya Nabi boleh nampak secara real bagaimana siksaan itu akan berlaku. Bagaimana ganjaran itu akan diberikan. Bagaimana malaikat itu, bagaimana malaikat ini yang menjaga pintu neraka, yang menjaga pintu syurga, itu paparan. Dia belum berlaku lagi. Nabi Adam AS sendiri pun belum lagi masuk ke syurga. Para anbiya pun masih berada di samawat masing-masing. Dia tidak berada di syurga yang khusus lagi, sebagaimana Allah janjikan kepada mereka. Hanya setelah kiamat, barulah proses itu berlaku. Dan akhirnya berlaku timbangan mizan dan sebagainya, barulah ditentukan orang itu masuk syurga atau neraka. Ini satu benda yang kita kena faham. So maksudnya apa? Itu gambaran. Itu bukan realiti sebenar. Okay, so itu point nombor 2. Yang ketiga, apa yang Nabi sebut itu adalah gejala pada zaman itu. Dan kesalahan itu difokuskan pada masyarakat perempuan pada zaman itu. Bukan secara mutlak kepada perempuan. Faham tak saya sebut? Bukan maksudnya perempuan tu memang ada sifat tu. Tak. Tapi ini gejala perempuan pada zaman itu. Dan setiap zaman akan ada gejala berbeza. Perempuan zaman kita akan ada masalah juga kan. Dan bukan saja masalah itu untuk jadi perempuan. Ini pengajaran seterusnya nanti saya simpan tu. Untuk yang ketiga, sebut tadi, itu gejala masalah perempuan, isu-isu perempuan pada zaman Nabi. Itu perempuan ni cepat sangat melaknat. Itu gejala lah. Dan teguran daripada Nabi SAW ini adalah teguran untuk perempuan yang khusus pada zaman itu. Watakfurun al-ashir, ada benda yang repetitif berlaku pada zaman kita sekarang juga lah kan. Tapi ia tidak bermaksud yang perempuan memang ada sifat tu. Itu bukan maksud Nabi SAW. Tapi Nabi nak tegur kesilapan-kesilapan itu. Dan poin yang seterusnya adalah bukan bermakna lelaki itu tak salah. Ini poin nombor 4. Bukan bermakna bila Nabi cakap perempuan ni suka melaknat, perempuan ni tak menghargai pasangan, bukan bermakna lelaki itu sempurna.
Bukan bermakna lelaki itu tak suka melaknat. Bukan bermakna lelaki itu suci, tak pernah buat jahat pada pasangan dia. Kerana hadis ini khusus untuk perempuan. Sebagaimana yang saya sebut awal tadi, ini khutbah Nabi SAW khas untuk para perempuan. Maka bila Nabi cakap dengan perempuan, macam saya jugalah bila bersama dengan perempuan ni kan, saya pun cuba jaga-jaga juga, takut salah faham kan. Bila kita sebut tentang masalah perempuan, bila kita menegur benda-benda yang berkaitan dengan perempuan, dalam cerita-cerita yang kita telah bawa sebelum ni, bukan bermakna lelaki itu tak salah. Bukanlah bermakna lelaki itu suci sangat. Tapi kerana pertemuan kita khusus untuk perempuan. Maka bila khusus untuk perempuan, kena beri pelajaran yang khusus untuk perempuan. Kalau saya tegur lelaki, itu namanya, dia panggil apa? Cakap belakang. Kan? Sebab tu bila saya jumpa lelaki itu, saya tegurlah pula lelaki. Sama dengan Nabi SAW. Maka itu pelajaran nombor 4 kita. Bukan kerana Nabi bias kepada perempuan. Dah Nabi tiba perempuan. Maka Nabi kena cakap tentang perempuan. Okay? Dan poin yang terakhir, poin kelima, poin yang penting juga, tentu sekali kerana Nabi sebut kat situ, perempuan ni akalnya akal yang tak sempurna. Agamanya agama yang tak sempurna. Apa maksudnya ni? Bukan sahaja sahabiah tu tanya. Kulna dekat situ. Bukan mereka saja tertanya. Saya pun tertanya juga apa maksud Nabi SAW. Kenapa Nabi sanggup cakap begitu kepada perempuan? Bila kita tengok jawapan Nabi, baru kita faham. Kenapa? Apa jawapan Nabi? Nabi kata, perempuan tu, bila jadi saksi, dia kena 2 orang, lelaki seorang dia. Siapa yang tentukan? Syariah. Syariah yang telah meletakkan begitu. Bukan perempuan yang decide untuk 2 orang. Tak. Syariah yang tentukan. Dan bila Nabi sebut tentang tidak sempurna agama seorang perempuan, Nabi sebut tentang haid. Bila haid, dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Siapa yang tentukan bila haid tak boleh solat, tak boleh puasa? Syariah. Bukannya perempuan tu yang decide, aku tak nak puasa, aku tak nak solat sebab aku haid. Tapi syariah yang berikan batasan tu. Kalau datang saja haid, dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Maksudnya apa? Nuqsan dekat situ bukannya berkurang. Ini para ulama menafsirkan. Nuqsan dekat situ bukan bermakna berkuranglah. Tetapi dia dengan maksud, ada keadaan tertentu yang perempuan itu perlu diberikan hak berbeza. Perlu diberikan pendekatan yang berbeza. Bukan bermakna bila kita, contohnya, bila perempuan itu tak boleh nak salat, tak boleh nak berpuasa, kita bermakna kita telah menghinakan perempuan, tak boleh nak dapat pahala lebih. Bukan. Kerana keadaan dia ketika itu memerlukan dia untuk diberikan rukhsah. Bila faham begitu kan, kita faham sebaliknya. Kita ingatkan Nabi nak menghinakan perempuan. Tapi rupanya Nabi nak posisikan perempuan ni dia memang berbeza. Dia tidak sempurna dengan maksud ada keadaan itu datang haid. Maka dia perlu dapat rukhsah. Dia tak sempurna bukan kerana dia tidak mendapat pahala itu. Dia tak sempurna sebab Allah akan berikan kelebihan beza kepada dia. Dan siapa yang tetapkan tadi syahadah seorang perempuan tu, saksi perempuan tu, 2 orang, lelaki 1. Allah juga. Kerana keadaan tertentu, fitrah seorang perempuan tu yang menyebabkan Allah memberikan hak sebegitu rupa. Bukan kerana dia tak sempurna. Tapi kerana Allah menyayangi dia, maka Allah menyempurnakan keadaan dia, dia kena ada kawan seorang. Ini antara tafsiran yang menarik dalam kitab rujukan saya. Saya sebenarnya banyak rujuk kitab ni, kalau perempuan nak tahulah. Saya letak kat sebelah ni. Makanatul Mar'ah. Tulisan Dr. Muhammad Imarah. Tak jumpa lagi terjemahan bahasa Melayu. Tapi saya tengok antara perbincangan yang paling detail tentang perkara ini saya dapat daripada buku beliau. Dr. Muhammad Imarah baru saja meninggal tahun lepas. Saya tak sempat jumpa pun. Tapi kebanyakan buku yang beliau tulis tu saya ada dekat rumah dia lah. Masa beli masa zaman belajar dulu. Kerana banyak perbincangan dia, perbincangan yang baru lah. Dan benda tu benda yang menarik untuk kita faham. Sesuatu benda yang mungkin satu ketika dulu tak ada masalah pun. Hadis ini pada zaman dulu tak ada masalah pun. Sampai zaman kita dia ada masalah. Kerana zaman ni zaman yang rancaklah memikirkan tentang hak itu, hak ini kan. So kita kena jelaskan betul-betul hadis yang bersifat. So saya harap dah clear dengan 5 jawapan tadi. Maka ramai ke perempuan kat neraka? Ya, secara hadisnya. Tetapi realitinya kita tak tahu. Dan kalaulah betul perempuan itu ramai kat neraka pun, ataupun lelaki lebih ramai kat neraka, saya rasa itu bukan satu isu pun. Memang secara statistiknya, memang akan ada salah satu gender yang akan lebih. Dan itu tidak bermakna Allah menghinakan mana-mana gender. Kalaulah gender lelaki lebih ramai dekat neraka, adakah bermakna Allah menghinakan lelaki? So itu bukan satu isu untuk kita namakan
Allah tidak menghargai perempuan dan sebagainya. Supaya kita tak salah faham dengan hadis-hadis yang begini. 5 poin tadi saya dah sebut. Saya harap dia menjelaskan sesuatu yang kita bincangkan sejak daripada dulu pertemuan yang lalu. Okey. Tadi kita dah sebut tentang tak sempurna akal. Pernah dengar benda ni? Perempuan 9 nafsu, 1 akal. Ustaz dengar Ustaz. Terbalik. Boleh Tak dengar. ada. Benar kan? Selalu dengar pasal hadis ni lah. Betul. Tapi saya letak terbalik tu. Sebenarnya 9 nafsu, 1 akal. Kan? Biasanya saya terbalik, saya boleh betulkan. Dia 9 nafsu, 1 akal. Dan saya selalu sangat dengar benda ni, dan saya carilah di mana ke asal usulnya, dan rupanya daripada benda itu, daripada riwayat di bawah tu. Li syahwati asyaratu ajza'in. Syahwat itu ada 10 bahagian. At-tis'atu lin-nisa. Ni tak payah salin, tak apa. Kenapa? At-tis'atu lin-nisa, 9 itu syahwah itu untuk perempuan, wal ashir yang ke-10 untuk lelaki. Kenapa tak perlu salin? Sebab ini tak ada, ini bukan hadis pun, dia tak ada asal. Ini bukan hadis, ini bukan dalil apa-apa pun. Memang tak ada asalnya. Ada dijumpa dalam sebahagian buku tasawuf, buku-buku kesufian. Bukan nak cakap buku kesufian ni dia tak ada nilai, tapi kesufian tu ada fungsi tertentu dalam agama kita. Tapi dia bukan berfungsi untuk menetapkan hukum. Okay? Kalau tuan-tuan perempuan kadang-kadang mungkin ikut pengajian tentang Ihya Ulumuddin Al-Ghazali misalnya, apa sajalah buku-buku yang bersifat kesufian, saya ingat dia dari sudut position buku tersebut banyak sangat kandungannya yang sangat mencabar untuk seorang yang ada latar belakang hadis untuk mengaji buku begitu, kerana dia bercampur dengan sumber-sumber yang tidak sahih, ada yang bersifat tidak ada asal, la aslalaha, tapi diriwayatkan. Adalah tujuan-tujuan khusus yang mungkin kita tak setuju, mungkin kita setuju, tapi antara yang kita boleh setuju adalah memang buku-buku yang bersifat kesufian, tazkiyah tu kadang-kadang dia bercampur sedikit dengan perkara yang tak sahih. Okay? Macam kita jugalah, kita dengan anak kita kan, bila kita kata kat dia, apa cakap kat anak saya, bukanlah tipu kan, tapi kita kata, nanti bapa bawa lagi pergi pusat sains negara. Contohnya, anak saya sekarang ni duduk taksub dengan dinosaur. Bila jumpa dekat pusat sains negara tu, tiap kali dia mengungut je, nanti nak pergi lagi, saya pun cakap lah, okey, nanti kita pergi lagi. Tapi adakah kata-kata saya itu bersifat hukum? Ataupun untuk melayani saja anak saya? Kan? Bila contohlah, kita takutkan anak kita dengan momok ke apa kan? Adakah memang betul ada momok? Adakah memang betul ada hantu ke? Ada tiger tengah kejar dia ke? Tak ada. Itu adalah kata-kata yang bersifat bersifat inspiratif ataupun sekadar untuk menakutkan orang. Dia bukan perkataan yang betul-betul bersifat hukum. Sebab tu saya memahamilah munculnya hadis-hadis yang palsu begini, riwayat-riwayat yang entah tak ada asalnya, adalah tujuan-tujuan tertentu yang penulisnya merasakan benda itu patut disebut, tapi datang kepada generasi kita ni, kita ambil secara pukal. Itu masalahnya. Datang pada generasi kita, kita ambil semua dan kita rasa semua benda itu hadis. So, jangan salah faham ya. Ini bukan hadis, ini bukan dalil pun. Dia tidak ada sumbernya, dan of course terbatallah segala dakwaan bahawa perempuan tu akalnya satu je maka dia lemah. Tak. Okay? Tapi hadis sebelum ni yang menceritakan Nabi kata perempuan itu naqisatul aql, itu hadis sahih. Riwayat Bukhari. Supaya kita clear. Lelaki dominasi. Banyak lagi ke slide saya ni, saya tak ingat. Sini, lelaki dominasi. Ini hadis yang mustahab juga. Dan supaya tak salah faham dengan hadis ini juga, kerana zaman sekarang kita selalu melihat yang lelaki itu very dominant dalam segala segi. Bila nak buat decision, nak buat walimah bincanglah macam mana pun, mak bincang dengan anak, bincang, tapi akhirnya kena ikut ayah juga, seakan-akan macam segala-galanya bergantung kepada ayah, very dominant. Okay? Apa lagi? Bahkan kadang-kadang decision kita, bahkan sebelum berkahwin pun, bila kita nak memilih pasangan, kita sebelum berkahwin pun kita dah merasakan yang lelaki tu kita tidak boleh ada suara untuk berbincang tentang lelaki. Kerana kita merasakan lelaki tu very dominant. Tak boleh nak menentukan dengan siapa kita nak kahwin. Tak boleh nak decide. Kalau kita dah jumpa tu, kan biasanya kita merisik kan. Ramai orang bila fikir merisik ni hak lelaki saja. Perempuan pun lebih-lebih lagi perlulah berisik. Kerana
kebanyakan kes-kes rumah tangga yang berlaku sekarang ni mangsanya kebanyakannya perempuan lah, kan? Kerana banyak faktor lah, faktor undang-undang dan sebagainya, dan faktor sosial juga. Biasanya perempuan akan lebih kezalimilah bila bercerai berbanding lelaki, akan menanggung anak dan sebagainya. Walaupun dia kita jumpa pasangan-pasangan yang juga baik dari sudut macam mana dia menguruskan perpisahan tu, tapi secara teknikalnya perempuan akan lebih malang nasibnya kalau tidak menguruskan perceraian itu dengan cara yang baik. Okay. Masalah rumah tangga itu memang sifatnya begitu. Sebab tu bila sebut pasal berisik pun, kenapa perempuan tak melihat berisik itu sebagai hak dia juga? So, biasanya dia berisik dinamakan hak lelaki yang datang berisik. Kan? Berbeza dengan Khadijah sendiri yang sebenarnya dia yang berisik Nabi SAW kan, dalam kisah sirah kan, bagaimana Khadijah hantar sepupu dia untuk cek Nabi SAW tu suka tak kat dia kan. Kalau baca cerita tu very romantic, menunjukkan bagaimana Nabi SAW akhirnya jatuh cinta dengan Khadijah. Khadijah yang berisik. Okay? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu qawwam ke atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Okay. Nak sampai ujung tu, kalau saya larat sampai ujung kita ambil keratan yang pertama tu dulu. Yang adalah lelaki adalah qawwam kepada perempuan. Dominan, saya gunakan perkataan dominan. Kerana itu yang kita faham. Tapi Quran menggunakan perkataan qawwam. Dan melihat kepada tafsiran perkataan qawwam itu, menunjukkan perkataan dominan itu langsung tak sesuai untuk digunakan sebagai terjemahan kepada ayat qawwamun 'ala nisa. Kan? Kadang-kadang kalau zaman sekolah dulu, bila masa tu kita ada apa-apa nak beratur untuk dapat apa-apa lah. Selalu saya sekolah agama dulu, kadang ustaz-ustaz pun gunakan ayat ni, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, lelaki depan dulu. Sebab kita menyangkakan lelaki tu dominan, dan dia perlu terkehadapan dari segala perkara, ataupun dia perlu berkuasa terhadap perempuan. Bila nak membuat keputusan, tak perlu melibatkan perempuan, tak perlu melibatkan perempuan bila nak buat decision. Saya ingat lagi saya dulu pun masa saya ada fasa-fasa tertentu dalam hidup saya nak buat keputusan. Nak sambung belajar ke tidak? Nak lahir anak tu bila? Nak dapatkan anak tu tahun ni ke tahun depan? Nak lahir anak berapa orang? Ni sorry saya sebut berkenaan benda-benda sensitif sikit tapi saya perlu sebut supaya dapat konteksnya, apa maksud ayat ni. Kerana isu-isu yang berlaku tu isu yang real. Dan kadang-kadang keputusan untuk dapatkan anak bila pun dia one sided kan. Maksudnya ikut abang lah nak dapat anak bila kan. Dan abangnya pun tak nak bertanya pun. Abangnya yang penting aku nak anak ramai ni contohnya. Sejauh mana, sebanyak mana kita berikan hak diskusi dengan pasangan bila nak menentukan hal-hal yang begitu. Dan saya minta maaf mungkin benda ni tak sesuai pun sebut pada perempuan, lebih sesuai untuk anak-anak perempuan lah kan. Lebih sesuai untuk mungkin generasi di bawah kita yang mungkin ada banyak ruang lagi untuk praktiskan benda ni. Tapi benda ni benda yang real berlaku dalam masyarakat kita. Saya dulu pun berlaku struggle ni dalam keluarga saya sendiri bila nak bincang dengan wife kan, nak lahir anak ramai ni. Kan biasanya dia part lelaki lah lebih utama kan. Lelaki yang decide nak lahir anak bila. Dan saya ada ramai je kenalan, dan wife saya lah tukang bawa cerita pada saya. Bila dia sembang dengan kawan-kawan dia kata, "Sian kawan ni. Kita nampaklah kat luar tu seronok anak ramai. Tapi nak bayangkan macam mana dia lahirkan anak tu tiap tahun selama 3 tahun. Anak dia dah 3 orang. Umur perkahwinan 3 tahun setengah. Macam mana Untuk membayangkan macam mana isteri dia menanggung benda tu. Sebab bila saya bincang dengan wife saya, okey ke untuk dapat anak tiap tahun ni? Apa macam mana dia punya pressure dia? Lagilah kalau suami tu tak libat dengan hal rumah kan. Dia tak uruskan dapur, dia tak uruskan baju dan sebagainya. Macam mana dia nak expect yang wife dia dapat keselesaan untuk mengandungkan anak lagi? Kan? Dia kalau lahir anak kedua ni, dia macam anak tu kembar je kan. Tahun ni lahir satu, tahun depan lahir satu. Dia macam triplet lah. Setiap tahun sekali. Kan? Untuk membayangkan dia punya beban tu. Sebab tu saya rasa dia amat mustahak untuk kita faham qawamun ni pada tempat yang betul. Supaya para lelaki, dia bukan ayat ni dengan kefahaman dia perlu dominan. Kan? Dia bukan dengan maksud lelaki tu boleh decide sesuka hati dia kerana dia ketua. Tak. Tapi qawamun kat sini ditafsirkan para ulama sebagai, ada 2 yang saya jumpa. Yang pertama, dia adalah pembela. Dia adalah pembela para wanita.
Dan yang kedua, riasah, iaitu dia adalah ketua para wanita. Ini saja dua perkataan yang saya boleh relatekan dengan qawamun. Dia tak ada perkataan yang melambangkan dominan, yang melambangkan lelaki boleh buat seperti dia. Maka bila kita kata lelaki pelindung wanita, saya bayangkan kalau nak melahirkan anak, saya ingat pengorbanan wanita yang, kalau ada satu pengorbanan yang cukuplah, tak perlu cerita pengorbanan lain, perempuan melahirkan anak adalah satu pengorbanan yang tak terhinggalah, saya boleh. Okay, kan? Saya tak dapat masuk pun labor room sebab wife saya kena Caesar, immediate Caesar. Dia cerita pun saya dah, insyaAllah, memang tak perlu nak dipersoalkan lagi lah kesetiaan dan pengorbanan kepada keluarga tu kan. Kerana melahirkan anak tu sendiri dah dahsyat dah dia punya pengorbanan. Tak payah cerita pengorbanan lain. Kan? Dan kalau itulah pengorbanan yang telah menyebabkan kita rasa, Masya Allah, inilah orang yang sanggup berkorban segalanya untuk aku. Dan kenapa kita tak berikan hak qawam itu kepada dia? Bila kita nak decide nak lahirkan anak. Sekarang ni sebut tentang family planning kan. Saya hampir nak menyebutkan family planning itu bahkan wajib untuk seorang Muslim. Tapi kerana tak ada dalil khusus, maka saya tarik baliklah untuk sebut planning, family planning itu wajib ke apa kan. Tapi kita perlu manage family kita. Sebagaimana ayat tadi kan, lelaki itu ra'in ala baitihi, dia adalah ketua bagi rumah tangganya, ahli baitihi. Dan perempuan pula eksekutif, dia lebih tahu technicality. Maka saya pun rasa sangat penting, sangat mustahak untuk pasangan tu selalu berbincang dalam semua soal. Kerana suami ada sudut pandang dia bila dia banyak berada di sebagai ketua. Perempuan ada sudut pandang yang eksekutif, dia tahu apa yang berada on the ground. Dan dari situlah kita akan bersikap sebagai seorang pembela dan ketua kepada perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah telah memberikan sifat ini, faddala. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya cukup kat situ, takut lama sangat. Dan satu perkara yang penting juga untuk kita faham, para ulama pun bila membincangkan hadis ayat Quran ini, mereka menyebutkan ini adalah ayat taklif, bukan tashrif. Ini adalah ayat yang memberikan tanggungjawab. Bukannya ayat yang memberi satu tashrif, kemuliaan. Dia bukan jadi lelaki tu automatik mulia. Dia bukan jadi perempuan automatik hina. Kena jadi pengikut saja kan. Tapi dia lebih bersifat taklif. Apakah tanggungjawab seorang lelaki, apa tanggungjawab seorang perempuan. Dah 10-20 rupanya ya. Saya tengok berapa banyak ada poligami topik yang best ni. Saya suka sangat nak cerita benda ni supaya terutamanya sudut saya lah sebagai seorang suami, saya rasa benda ni memang kena diceritakan dengan umat. Supaya orang tak gunakan hal poligami ni untuk gelak ketawa dan juga berseronok-seronok kan. Sebab saya rasa saya mendapat pengalaman yang buruk tentang poligami dengan maksud saya rasa tak selesa bila orang jadikan ia bahan gelak ketawa, melawak dan sebagainya, tanpa menafikan ia sebahagian daripada perkara yang kita nampak dalam peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poligami kepada suami, ada 3 slide je. Tapi saya rasa saya perlu berikan hak kepada perempuan. Mungkin ada soalan yang dah terkeluar ni di kepala dalam masa 10 minit. Yang baki ni saya buat minggu depan. 3 slide saja untuk minggu depan. Bersama dengan soalan-soalan yang saya harapkan perempuan boleh kumpul supaya saya boleh buat study yang menyeluruh sedikit sebelum kita bincang pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. So kita buka soalan untuk 10 minit. Kita simpan sampai topik poligami poligami buat minggu depan. Okay? Ada soalan? Silakan sahabat-sahabat, sekiranya ada persoalan. Ustaz, okey, berkaitan dengan An-Nisa ayat 34 tadi tu, qawwam tu, dia ada taklif dan apa tadi satu lagi Ustaz sebut tadi? Taklif dan tak dengar Ustaz? Oh, taklif. Taklif bukan tashrif. Tashrif kan, bukan tashrif kan? Tashrif tu kemuliaan, taklif tu penanggungjawab. Okey. Maknanya selalunya bila kita baca ayat ni, kita ingatkan Allah bagikan kemuliaan kepada lelaki lah kan. Sebab dia pemimpin. Yang kita faham qawwam tu pemimpin Ustaz. Bukan pemimpin lah kan. Tapi hari ini Ustaz bagi tahu ada 2 perkara dalam ayat tu. Taklif dan tashrik ya. Tashrik tu. Puan Syida, dia ada 2 Maksudnya yang pertama tadi saya sebut qawwamun itu ditakrifkan 2 perkara.
pelindung ataupun pembela dan juga sebagai pemimpin. Itu dua terjemahan yang saya rasa selesa diletak kepada perkataan qawam. Dalam masa yang sama, saya juga menyebutkan qawam itu dia diberikan kepada lelaki bukan untuk memuliakan lelaki. Dia bukan tasyrif untuk dibangga-banggakan. Tapi dia taklif, iaitu tanggungjawab dan juga amanah yang Allah berikan untuk lelaki bela perempuan, untuk lelaki pimpin perempuan. So dia tersebut definisinya lebih kepada pembela dan juga pemimpin lah untuk perkataan qawam tu. Okey Ustaz, fahamlah. Ada pembela dan juga ketua pada wanita lah kan. Kita tak seberapa, tapi sebelum kita, kalau kita baca perlu terjemahan mana-mana pun, kalau kita jarang diketengahkan dengan kawan itu sebagai dua perkara ni lah kan. Maksudnya yang taklif dan tasyrif tu tadi tu tujuannya untuk memuliakan untuk memberi tanggungjawab pada lelaki, bukan bagi maksudnya bukan untuk bukanlah untuk memuliakan, nak mengatakan lelaki tu tak mulia, tak. Tapi sebenarnya saya rasa benda ni kalau sebelum kita pandang ayat ni macam kalau pada saya lah Ustaz kan, nampak ayat ni macam memang lelaki mendominasikan tanggungjawab dia tu lah kan. Tapi hari ni ada perkara berbeza sikit yang kita dapat hari ni, insyaAllah kan. Soalan ke Ustaz? Saya pergi ke soalan dulu. Sebagai orang awam, bagaimana nak tahu fleksibiliti dalam agama tu berada dalam tuntunan syariah? Saya punya pendirian begini sebagai orang awam, saya ucap terima kasih dan tahniah dulu kepada soalan ni kerana bertanya, kerana saya risau juga takut apa yang saya sebut tu menyebabkan masing-masing pun buat decision sendiri pula kan. So sebagai orang awam memang kita tak boleh buat decision sendiri. Bukan bermaksud agama ni tak membenarkan kita berfikir, tapi sebagai orang awam, bila hal itu bersangkutan dengan hukum hakam, memang kena merujuk kepada ahli. Bahkan saya bukan ahli secara khusus Ahli itu maksudnya siapa? Boleh jadi mufti. Itu paling tepat lah. Sebab mufti yang menentukan hukum kan. Hukum-hukum yang tidak terkandung dalam khazanah syariah kita lah. Bila bertemu dengan isu baru dan sebagainya. Yang kedua, siapakah ustaz yang paling kita trust? Ada satu kaedah dalam fiqh menyebutkan al-awam ni, orang-orang awam ni, mazhab ni mazhab imam. Imam tu bukan Imam Syafi'i semua tu. Imam tu merujuk kepada siapa orang yang paling dia trust dari sudut kefahaman agama. Saya ambil contoh diri saya letak diri saya ni orang awam juga macam perempuan, sama je. Bila saya contohnya, imam saya ramai. Imam saya ramai dengan maksud, bila saya nak memahami hal perbankan Islam, muamalat, saya letak standard saya adalah Dr. Daud Bakar contohnya. Siapa yang kenal Dr. Daud Bakar lah. Dia dengan Bank Negara Malaysia, itu guru saya dalam perbankan Islam. Bila dalam fiqh, saya punya guru yang paling saya trust adalah Ustaz Fawaz Fazil. Ustaz Fawaz Fazil ni dia banyak mengajar usul fiqh dan fiqh lah. So, itu contoh macam mana kita memposisikan orang. Dan guru bahasa Arab saya ada lain pula. Guru tentang kekeluargaan orang lain pula. Kerana saya percaya yang zaman sekarang ni dia bukan seorang je boleh buat decision semua benda. Dia ada kepakaran-kepakaran tertentu yang memerlukan orang ni. So contohnya lah, hal keluarga ni. Siapa yang mampu kita capai? Siapa yang mampu kita capai dari sudut orang yang pakar, yang tahu syariahnya dan juga berkeahlian dari sudut isunya. Sebab kadang-kadang orang tu namanya ustaz, macam saya kan. Namanya ustaz. Dia tahulah dari sudut nasnya macam mana. Cumanya, saya bukanlah orang yang paling mendalami isu berkaitan dengan keluarga pun. So dia kena ada orang yang bergelumang dengan masalah keluarga tu untuk dia tahu apa yang paling sesuai untuk kes sebuah keluarga. Kan? Sebab tu untuk saya, kita kena berpegang bahawa kita orang awam, kita kena bergantung kepada gurunya, tapi gurunya tu pun kena jelas. Bukan seorang guru. Seorang khubaib tak boleh menjawab semua benda. Kan? Kalau perempuan tanya pada saya tentang sirah, saya boleh bagi jawapan. Tapi kalau minta kaunseling daripada saya tak boleh bagi. Sebab saya bukan kaunselor. Kalau nak selesaikan masalah
berkaitan dengan miras, harta warisan ke, itu bukan keahlian saya. Sebab tu kita kena ada orang-orang tertentu yang boleh menjadi rujukan kita berdasarkan kes-kes tertentu. Yang penting kita trust pada dia lah. Sebab saya tak boleh nak cakap dan syariah pun tak boleh nak berikan tanggungjawab kepada semua orang untuk belajar pasal dalil, untuk belajar pasal fiqah, untuk belajar usul fiqh. Dia bukan tugas semua orang. Jangan risau. Perempuan kalau memang bukan bidang tu, tak payah sibuk-sibuk, tak payah susahkan diri untuk belajar. Sebab memang susah. Kan? Sampai saya pun rasa saya tak boleh nak namakan saya sebagai orang yang ahli dalam bidang usul fiqh, kerana bidang tersebut bidang yang sangat susah. Memang memerlukan kebakaran dan masa yang panjang. Sebab tu kita rujuk kepada orang-orang yang kita boleh trust lah, yang kita boleh percaya dengan ilmunya dan kebakarannya. Itu lebih baik. Dan tanya pada dia. Allah Alam. Okay. Ada lagi? Soalan daripada Wan Zaitun. Tanggungjawab dan tashrif kemuliaan. Betul tak Ustaz? Taklif tanggungjawab, ya. Tashrif kemuliaan, betul. Betul. Okay. Akhir sekali, kalau tak ada soalan ni, saya nak minta bantuan siapa kita ada sesi lagi tak Puan Syida? Saya pun tak tahu ada ke tidak. Ada lagi Ustaz, satu kali lagi minggu depan insyaAllah. Kalau ada minggu depan ni, sebab minggu depan kerana banyak sangat sesi kita sebelum ni tak sempat nak menjawab soalan. Tak sempat ruang yang selesa lah untuk kita bertanya, soal jawab semua kan. Maka saya nak bagi ruang minggu depan, saya nak tamatkan 3 slide yang tak sempat kita habiskan hari ni, itu satu. Dan baki masa tu kita memang nak soal jawab. Cuma saya lebih suka kalau soal jawab itu ditanyakan soalannya lebih awal. Supaya saya bolehlah buat pementangan yang proper sikit. Kalau saya jawab secara live je, bolehlah aku nak menjawab begitu-begitu saja kan. Cuma kalau boleh kita kumpulkan soalan tu ke, at least Jumaat ke paling lewat? At least Jumaat paling lewat untuk saya readykan slide sikit, untuk saya proper research sikit supaya berikan jawapan yang terbaik lah kepada soalan-soalan yang perempuan tanya. Untuk minggu depan insyaAllah. Saya tak kisahlah berapa banyak soalan pun. Kalau terlalu banyak saya kena memilih lah kan semuanya. Saya tak letakkan had itu. Perempuan boleh tanya saja apa saja yang rasanya masih belum terungkai lah bila menyebut tentang sirah perempuan. Allah Adam. Itu saja. Maknanya Ustaz, saya kena masukkan ke dalam grup lah ya, untuk jika mereka ada soalan. Dengar tak Ustaz? Tak tahu lah kenapa ni. Laptopnya agak boleh hari. Kumpul soalan dekat dalam grup pun tak apa. Nanti bagi dekat saya. Sebab saya akan maklumkan dalam grup lah, mengatakan jika ada soalan berkenaan kita punya kuliah ni, kita punya sesi ni, boleh diutarakan PM ke apa, dan saya akan serahkan kepada Ustaz sebelum Jumaat nantilah. Boleh. Jumaat nanti, insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat semua, ada soalan lagi ke? Boleh nak respon sikit, Kak Syida? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya tertarik sangat bila Ustaz sebut tentang kulna tu. Saya tak, selama ni baca hadis saya tak nampak benda tu signifikan. Saya nampak benda menarik apa yang Ustaz sebut tu. Bila sebut kulna tu maksudnya ada dialog dan perempuan tu dia berani nak argue depan seorang lelaki. Kalau kita baca macam Ustaz sebut tadi, antara sebab yang perempuan tidak boleh jadi ketua adalah kerana mereka belum disiapkan diri mereka. Jadi saya rasa menarik juga untuk kita, kalau Ustaz ada pembacaan yang lain untuk melihat situasi zaman masa jahiliah tu, kita faham mereka tak dapat miras apa semua, tapi bagaimana suara mereka didengari tu. Dan sebab nampak beza sangat bila masuk zaman Islam, bila kita nampak hadis tu dia dah boleh bercakap, argue depan lelaki. Maksudnya satu peluang untuk perempuan tu sangat besar sebab memahami realiti orang Arab sampai hari ni pun mereka suara perempuan tu kalau kita kata di kampung tu sebenarnya tak didengar pun, masih macam tidak prioriti lah untuk lelaki dengar suara perempuan tu. Even saya pernah lah dengar kisah-kisah macam
ini realiti hari ni. Macam perempuan dia tak boleh cakap dia penat pun depan seorang suami. Macam tu. Ini realiti orang Arab. Jadi saya menarik lah. Saya rasa benda tu boleh dikembangkan lah. Wallahualam. Masih banyak Puan. Saya sangat setuju. Maksudnya saya setuju yang banyak benda yang kita boleh explore lah. Saya pun perasan kawan-kawan Arab saya macam tu. Maksudnya budaya, macam mana kita boleh adapt satu budaya yang berbeza, sedangkan Nabi wariskan kepada kita satu contoh masyarakat perempuan yang sangat empowered pada zaman Nabi. Kenapa tiba-tiba zaman sekarang ni perempuan semakin disimpan kat rumah pula kan? So dia macam perkara yang berbeza lah. Perempuan semakin tak boleh nak bercakap, perempuan semakin kena dengar saja cakap suami kan. Sedangkan zaman Nabi itu telah tunjukkan satu contoh yang sangat advance lah. Tapi di kita sekarang ni patah balik ke belakang kan. So kita try tengok beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang berkaitan sebenarnya yang kita boleh bawa next week insyaAllah. Untuk kita cuba explore sama-sama lah. Tambahan dan extended kepada apa yang telah kita mulakan. Terima kasih Puan yang menambah poin. Allah alam itu saja Puan Syedah. Saya rasa saya pun nak soalan tapi tak apa saya type. Kita bagi minggu depan insyaAllah minggu depan kan soalan. Sebab ada perbezaan antara inilah di zaman Islam, awal Islam dengan zaman sekarang ni, walaupun itu negara-negara Arab bukan macam mana dia punya tu, tapi kita macam terfikirlah kenapa benda ni berlaku juga macam Puan Syimah cakap tadi kan. Tapi ada negara-negara tu dia masih mengimplementkan yang tak boleh nak angkat suara orang perempuan ni kan. Macam dia cakap tadi lah kan, ada negara-negara tertentu yang mengamalkan macam tu. Satu kemuliaan pada perempuan yang dia taat pada suami dia macam tu. InsyaAllah nanti kita ni lah, kita forwardkan soalan nanti di minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah. Rasanya kalau tak ada apa-apa kita boleh endkan sesi kita lah pagi ni Ustaz ya, dengan tasbih kafarah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua yang berada pagi ni di sesi yang sangat menarik lah Ustaz ya, membuka minda kami lah. Sayangnya makcik-makcik ni ramainya dah ada yang 30 tahun berkahwin, ada yang 40 tahun berkahwin kan. Tapi ni ilmu lah untuk anak-anak dan kita akan sampai kepada anak kita. Begitu orang kita insyaAllah kan Ustaz. Walaupun benda tu orang kata tak ada sisi Allah kan, benda-benda macam ni kan insyaAllah kita akan implementkan, kita sampaikan dan insyaAllah kami patut. So Ustaz, jazakallah khairan katsir atas pagi ni. Kita jumpa lagi sesi minggu depan insyaAllah. Kalau apa-apa nanti kita akan maklum Ustaz lah macam mana perkembangan seterusnya insyaAllah nanti. Tapi insyaAllah minggu depan kita jalannya untuk sesi hari Isnin ni. Minggu depan lah sebabnya Ustaz Zuhairi balik pada hari Selasa tu. So kita jumpa lagi Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas keadaan pagi ni ilmu sampaikan. InsyaAllah kita lagi insyaAllah. Sahabat-sahabat semua, dengan itu saya endkan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair semua Kak Syedah. Ya, saya endkan sesi ya. InsyaAllah.